KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Seperti biasa, kita belum menang lagi. Jadi patuhi SOP. Okey murid-murid, yang mana kita kena sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter dan kerap-kerap lah cuci tangan, okey, dengan gel pembasmi kuman. Baik, hari ini di hari Jumaat yang mulia ini kita nak belajar bagi mata pelajaran kerja paip domestik, dan saya pasti ada yang murid-murid mungkin kurang faham lagi dengan setengah bab. Sebab kita tahu kan SPM tidak lama lagi, insya-Allah lagi 4-5 bulan macam tu. Okey, jadi jangan risau kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang katanya dah 4 kali dah. 4 kali dah dekat Didik TV ni kan. Nak tahu siapa guru yang saya maksudkan ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Ya, berpengalaman sebanyak 16 tahun dan moto dia seringkali less talk more work daripada Cikgu Hasbullah kita. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah. Ya, kali ketiga dah kita bersama Cikgu. Ya, betul sekali. Jadi Cikgu rasa dah boleh jadi host dah? InsyaAllah boleh kot. Okey Cikgu, kalau kita nak cakap mengenai mata pelajaran kerja paip domestik ni lah kan. Hari ni sebenarnya bab apa yang Cikgu nak ajarkan kepada kami semua Cikgu? Okey, untuk hari ini saya akan lebih menerangkan mengenai bab 7 atau modul 7 berkenaan dengan komunikasi. Komunikasi Cikgu Ya, komunikasi. Dalam bab komunikasi ni Cikgu, sebenarnya susah ke senang untuk murid-murid itu menguasai bab ini Cikgu? Okey, untuk komunikasi ni sangat mudah. Okey. Okey, dengan syarat kena faham apa itu komunikasi. Ya, itu dia. Dan juga saya tambah sikit Cikgu. Ya. Dengan syarat juga pastikan setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Okey, jadi apa-apa pun kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Saya nak minta Cikgu untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, seperti biasa Cikgu, gel pembasmi kuman ada di atas meja kita dan Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Baik, dan diikuti dengan saya. Okey, baik. Jadi Cikgu, kita dah tahu dah mata pelajaran ini kita nak belajar dan juga babnya, iaitu komunikasi di dalam kerja paip domestik. Dan saya juga nak tahu sekolah pilihan hari ini. Katanya diorang ni pun famous dah Cikgu. Ya, infamous. Infamous. Bukan famous. Infamous tau. Nak tahu siapa murid yang saya masukkan ini, mereka semua datang daripada mana? Cikgu sekolah mana? Ya, daripada SMK Kelebang Besar, Melaka. Ini dah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam, khabar baik. Dengar kata followers dekat social media dah naik dah. Okey, kita nak berkenalan dengan murid yang pertama, iaitu namanya adalah Nafis. Nafis, apa khabar Nafis? Khabar baik. Sila perkenalkan diri anda seperti biasa. Nama saya Muhammad Nafis bin Abdul Razak dari SMK Kelebang Besar. Okey. Cita-cita? Cita saya menjadi seorang askar. Okey, masih lagi sama Cikgu cita-cita dia. Alhamdulillah. Okey, itu Nafis. Seterusnya kita nak bersama dengan Harith Hazim. Silakan. Okey, nama saya Muhammad Harith Hazim bin Halmizan. Cita-cita bomber. Cita-cita bomber terbaik Harith Hazim. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan pelajar yang bernama Nazman. Betul ke Nazman? Betul. Okey, silakan. Ya. Nama saya Muhammad Azman bin Jamaluddin. Cita-cita saya ingin bekerja di bahagian oil and gas. Alhamdulillah. Okey, itu kata Nazman. Seterusnya, Khairul. Nama saya Khairul Izzah bin Ahmad. Baik. Cita-cita saya menjadi plumber. Plumber. Okey, terbaik Khairul. Dan terakhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Riyad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Riai Kalwi Razali. Cita saya menjadi bomber.
Okey, terbaik. Itu daripada Riyad, cikgu. Ya, Riyad. Saya nak tanyalah kepada Khairul lah kan. Khairul, mengenai bab komunikasi yang kita nak belajar sekejap lagi kan, bagi awak sebenarnya bab ini senang ke atau sukar sebenarnya? Mudah cikgu. Jangan bagi saya cikgu, saya bukan cikgu. Kenapa awak kata mudah, Khairul? Sebab komunikasi ni dapat membantu seseorang untuk bercakap dengan lebih yakin, serta boleh didik fokus kepada sesuatu perkara dalam satu masa. Itu kata Khairul. Kalau kata Nazman pula, macam mana Nazman? Mungkin awak nak tambah sedikit apa yang kawan awak perkatakan tadi? Okay, tajuk komunikasi ini boleh melatih saya untuk membuat keputusan dan buat penilaian prestasi diri sendiri serta boleh membantu saya menyelesaikan setiap permasalahan. Itu dia nampak. Dia punya teks tu macam dia baru tulis malam, cikgu. Itu kata Nazman kan, yang mana saya pasti ramai murid-murid yang mengambil mata pelajaran kerja part domestik ini dah tak sabar dah. Tapi kita nak berhenti rehat dulu seperti biasa. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 20 berapa, cikgu? 2021. Selepas ini. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasbullah kita, yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran kerja part domestik di dalam bab komunikasi. Betul, Cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Saya pasti anda semua dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia. Jadi kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Cikgu. Okey. Baiklah, untuk hari ini kita akan berbincang ataupun kita akan tengok kepada tajuk yang ketujuh. Okey, daripada keseluruhan tajuk bab komunikasi. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada bab komunikasi, kita akan lihat dulu bab sebelumnya atau modul sebelumnya, iaitu lekapan sanitari. Jadi seperti yang telah diterangkan sebelum ini, okay, dan anda semua dah tahu bagaimana soalan itu dibangunkan dan berdasarkan modul 6 berkenaan dengan lekapan sanitari daripada tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai ke tahap 6, bagaimana bentuk soalan dia. Okey. Baiklah. Jadi kita akan pergi kepada bab 7 ataupun modul 7 berkenaan dengan komunikasi. Apa itu yang ada dalam komunikasi? Yep. Ada dua perkara yang akan ditekankan di dalam komunikasi, iaitu yang pertama komunikasi berkesan dan yang kedua ialah membuat keputusan. Okey. Jadi kita tengok dulu atau kita lihat dulu tafsiran standard prestasi untuk komunikasi. Okey. Tahap 1 berkenaan dengan definisi. Okay. Tahu definisi apa yang dimaksudkan dengan komunikasi dan apa yang dimaksudkan dengan membuat keputusan yang betul. Tahap 2 ataupun TP2, tujuan. Kenapa perlu untuk berkomunikasi dan kenapa perlu membuat keputusan? Apa tujuan dia? Okey? Dan tahap yang ketiga, aplikasi. Setelah kita tahu definisi dia, tujuan, mesti kita kena apply ataupun kena gunakan apa yang kita tahu. Okey? Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada tahap 4. Tahap 4 akan menilai. Setelah kita tahu, kita aplikasikan apa yang kita faham, kita tahu, kita nilai balik adakah ianya sesuai, adakah ianya berkesan. Kena buat penilaian. Okey? Tahap 5, mempertimbangkan keputusan. Okey? Dan komunikasi yang berkesan dalam kerja part domestik mengikut sistematik serta bersikap positif. Okey, pertimbangkan keputusan yang dibuat. Okey? Dan tahap yang ke-6, menyediakan syarta alim membuat keputusan dalam kerja part domestik mengikut prosedur dan bersistematik. Okey. Okey, ini tahap yang tertinggi sekali, yang mana murid-murid perlu kena ada host ataupun kemahiran berfikir tahap tinggi, ataupun high order thinking skill. Okey, itu penting. Okey. Okey. Seterusnya,
Okey, ini yang saya terangkan. Komunikasi ini untuk tajuk modul 6 ini akan mengandungi dua perkara penting. Iaitu bagaimana kita nak berkomunikasi secara berkesan. Okey. Bagaimana kaedah dia, bagaimana langkah dia, okey. Dan yang kedua, bagaimana kita nak mendapatkan kemahiran membuat keputusan. Pun sama juga bagaimana langkah dia, bagaimana tata cara dia. Mesti kita kena tahu baru kita boleh apply-kan dia ataupun boleh kita aplikasikan dia. Okey, seterusnya. Okey. Untuk komunikasi berkesan akan merangkumi 6 perkara untuk modul ni atau bab ini. Okey. Pertama, tahu definisi. Yang kedua, tahu aktiviti-aktiviti yang boleh mempertingkatkan kita punya kemahiran berkomunikasi. Apa aktiviti dia? Okey? Seterusnya, apa kategori-kategori komunikasi ni? Seringkali, Akmal, kalau kita cakap, bercakap tu komunikasi. Betul? Sebenarnya ada pelbagai lagi. Bercakap itu sebahagian daripada komunikasi. Sebahagian. Seringkali kita mungkin terlepas pandang, kita beranggapan bahawa bercakap itu komunikasi. Tapi ada lagi perkara-perkara yang boleh didefinisikan sebagai komunikasi, aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh kategorikan sebagai komunikasi. Faham Amal? Faham. Okey. Seterusnya, apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk memperbaiki ataupun untuk mempertingkatkan kita punya tahap komunikasi kita. Okey. Apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan? Seterusnya, setelah kita tahu semua perkara-perkara ni, kita kena nilai kembali. Okey? Nilai kembali, adakah kita punya ataupun amalan yang kita buat itu baik, berkesan atau tidak. Kita kena buat penilaian kembali. Okey? Dan yang terakhir sekali, setelah 5 perkara ini diketahui, okey, telah kita tahu, dia akan dioperasikan dalam kumpulan atau akan digunakan untuk rundingan, dan biasanya kita akan buat dalam simulasi. Yang mana masing-masing akan ada main peranan. Akan dengan menggunakan apa yang dipelajari, kita akan buat simulasi untuk rundingan. Okey. Seterusnya. Baik, ini dia. Ini dia. Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi berkesan? Definisi. Proses penghantaran dan penerimaan maklumat, bukan bercakap. Bercakap salah satu. Salah satu ciri-ciri komunikasi. Proses penghantaran dan penerimaan maklumat. Maklumat apa? Melalui apa? Melalui apa? Bahasa. Okey? Melalui bahasa, melalui pertuturan. Melalui bahasa gerak isyarat. Okey. Contoh dia, saya bagi Amal. Okey. Apa maksudnya ni? Sarang he. Itu kalau dari sini. Kalau daripada poket. Apa tu? Sama jugalah cikgu. Salah, saya tak ada duit. Oh iyalah cikgu. Itu maksudnya tafsiran bila kita guna bahasa isyarat mungkin akan memberi persepsi ataupun definisi pemahaman berbeza. Kadang-kadang itu kita kata mungkin bagi yang muda faham ini. Okey. Saya sayang awak. Okey. Yang kita mungkin dalam umur 40 ke 50 bila buat canda kata tak ada duit. Pemahaman dia akan berbeza. Okey. Jadi kita faham Okey. Proses penghantaran dan penerimaan maklumat berdasarkan pertuturan, bergerak bahasa isyarat, dan sebagainya. Yang penting penghantaran dan penerimaan maklumat tu sampai. Okey. Okey. Seterusnya, apa aktiviti galakan untuk menggalakkan komunikasi? Aktiviti kemasyarakatan, gotong royong, kenduri kahwin, dan sebagainya. Yang mana kita kena bergaul dalam masyarakat setempat. Betul. Okey, bila cakap setempat takkan nak kulit kahwin kita diam duduk tepi macam ni je. Mesti nak bercakap kan? Jarang kita pasal ayam ke itik ke. Adalah bercakap. Jadi saya tak langsung ia akan mengasah kita punya kemahiran kita bercakap Ya. Berbualan. Bercakap macam saya bercakap kat Mal. Betul. Bercakap. Okey. Role playing ataupun main peranan. Ini biasanya dalam kelas lah. Okey, kita akan dalam kumpulan kecil yang mana lantik seorang jadi ketua, dia akan bercakap menerangkan apa tajuk hari ini, apa kita belajar. Okey. Itu maksud untuk role playing.
Dan seterusnya pembentangan bilik darjah. Okey, yang ini melibatkan contoh macam pembentangan kertas kerja. Okey, keusahawanan. Jadi murid akan membentangkan dia. Okey, ini saya kata Kamal. Kategori komunikasi. Kita akan ada dua. Satu lisan. Okey. Yang kedua komunikasi bukan Lisan. Okey. Komunikasi lisan mesti keluar suara. Macam saya bercakap. Okey, keluar suara. Bukan lisan. Maksudnya ianya boleh melalui gerak bahasa isyarat ataupun mungkin penulisan ataupun typing. Ya, contoh macam menaip contoh dia. Okey, tanpa mengeluarkan suara. Itu cara mudah yang kita nak tahu beza antara lisan dengan Bukan lisan. Sebab tu kalau peperiksaan dia akan ada ujian lisan. Bila ujian lisan, kena bercakap. Kalau ujian bukan lisan, dia tak bercakap lah. Iyalah. Jadi ujian bukan lisan maksudnya peperiksaan lah tu. Okey, seterusnya. Kita akan tengok lagi selepas pergi ke sana. Kita akan pergi kepada amalan. Apa amalan yang baik untuk kita komunikasi yang berkesan? Tumpuan. Bila bercakap, dengar. Okey? Mendengar dengan tekun ataupun dengar apa maklumat yang sampai. Okey. Bahasa mudah. Jangan guna bahasa yang teknikal. Katakan kita jurutera bahasa cakap teknikal. Sampai orang tak faham. Okey, kalau doktor tu cakap bahasa medik. Mungkin bahasa medikal. Kita pun tak faham. Jadi gunakan bahasa mudah, tengok siapa kita punya pendengar. Betul. Okey? Seterusnya, terbuka. Ini paling penting. Kena bersifat terbuka. Biasanya kritikan lah. Kadang kita boleh kritik orang. Okey? Tapi orang kritik kita, tak boleh. Tak boleh macam tu. Cikgu, ramai orang macam tu cikgu. Tapi saya rasa Akmal bukan. Okey, terbuka kan. Okey. Seterusnya, menilai. Okey, maksudnya apabila berlakunya respon dan tidak balas secara positif. Maksudnya apabila kita bercakap, pendengar kita memberi tindak balas. Kalau positif maknanya kita punya komunikasi kita tu bagus. Bagus, ya. Okey. Seterusnya, rundingan. Jadi keupayaan untuk mencapai sesuatu persetujuan. Jadi maksudnya setelah semua telah di-apply, okey, kita semua telah belajar. Jadi apa yang kita belajar tu kita akan bawa ke peringkat rundingan. Maksudnya murid itu akan belajar berunding. Bagaimana nak mencapai persetujuan yang sama-sama menang. Dua pihak menang, win-win situation atau menang sama-sama. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran keputusan, membuat keputusan. Seperti yang saya terangkan tadi, untuk tajuk 6, komunikasi dia ada dua perkara. Satu, komunikasi berkesan. Okey, yang kedua, kemahiran membuat keputusan. Jadi ini yang kedua. Apa yang ada? Definisi. Kena faham Tujuan. apa tujuan dia. Apa langkah-langkahnya? Macam mana langkah untuk membuat keputusan yang betul? Bagaimana kita nak menilai? Dan seterusnya bagaimana kita nak membangunkan carta alim membuat keputusan yang betul. Okey? Jadi kemahiran membuat keputusan, okey, seperti saya terangkan tadi ada 5 perkara. Pertama, tahu definisi. Okey. Apa yang masukkan definisi membuat keputusan? Okey, bermaksud satu proses untuk membanding beza pilihan yang ada. Mungkin ada 2-3 pilihan. Bandingkan mana yang ada. Okey? Ramalan. Setiap pilihan tu kita boleh ramalkan apa kesan dia. Okey? Jana idea dan juga penyelesaian kepada masalah tersebut. Okey. Yang kedua, tujuan. Untuk apa tujuan kita membuat keputusan? Untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Itu dia. Yang kedua, elak rasa menyesal. Ini biasa. Dah buat lepas tu, kenapa? Macam tu biasa, kenapa? Tepuk-tepuk tangan, ketuk-ketuk sikit tangan. Kenapa? Okey. Seterusnya, langkah-langkah membuat keputusan. Kita ada 6. Pertama, kenal pasti pilihan. Biasa bila kata pilihan, kita mesti ada pelbagai penyelesaian dia. Biasa ada dia. Jadi kita akan pilih. Mungkin ada 3 atau 4 pilihan yang ada, kita akan pilih. Okey. Teliti pilihan. Okey? Bila teliti pilihan, maknanya daripada 4 tu, mana kita yang tengok terbaik? kita mana terbaik. Okey, lepas tu fikirkan kesan. Kalau kita pilih pilihan pertama, apa kesan dia? Yang kedua, apa kesan dia? Mesti ada kesan setiap pilihan yang kita pilih. Betul. Okey. Baru kita tentukan pilihan yang terbaik antara 4. Sebagai contoh, ada 4 pilihan. Pilih yang terbaik daripada 4 tu dengan mengambil kira kesan dia. Okey?
kemudian buat keputusan dan seterusnya buat penilaian kepada keputusan yang kita ambil. Itu penting. Okey, dah pilih. Belum kita kena nilai balik sama ada betul tak betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya. Kita akan pergi kepada menilai. Okey, ini antara ukuran ataupun alat yang kita gunakan untuk menilai keputusan kita. Pertama, kita penting ukuran. Okey, mungkin melibatkan kos. Duit. Yang saya cakap? Ya. Duit. Yang kedua, alat analisis. Apa alat yang kita gunakan? Mungkin kita ada pakai, kita ada gunakan perbandingan daripada syarikat-syarikat lain. Kos dia. Ada alat dia, tool kita gunakan. Okey? Ujian dan juga keputusan. Okey, mungkin keputusan ni yang kita tengok pada keputusan sebelum-sebelum ni yang pernah kita buat. Adakah itu boleh membantu kepada keputusan sekarang yang kita buat? Itu maksud dia. Okay? Kena kita tengok balik apa yang kita dah buat. Okay? Dan yang terakhir sekali, carta alih. Okay? Kena pasti keperluan. Diagnosis. Diagnose. Macam kita pergi klinik. Ya. Rasa sakit-sakit perut, pergi diagnose. Apa masalah dia. Okay? Alternatif ataupun pilihan yang ada. Pemilihan alternatif. Pelaksanaan alternatif. Okey, kita dah pilih bagi pemilihan alternatif, kita laksanakan pemilihan alternatif tersebut dan seterusnya kita akan buat penilaian dan juga maklum balas kepada pemilihan yang kita buat. Okey, itu yang untuk saya kata dua perkara yang kita kena tahu dalam komunikasi. Yang pertama, kaedah atau cara komunikasi yang berkesan, dan yang kedua, bagaimana kita nak membuat keputusan yang betul. Betul. Okey, itu dia. Jadi murid-murid semua faham Kalau faham, mungkin kita minta seorang pelajar dia explain daripada awal tadi, cikgu. Nampak tiba ada yang dah hilang tu. Okey, selepas ini kita nak bertirai dulu. Selepas ini kita akan kembali yang mana kita nak tengok soalan-soalan contoh. Betul, cikgu? Ya, betul. Sama ada kita nak tengok murid-murid ini faham ke tidak apa yang diterangkan oleh Cikgu Hasbullah tadi. Jadi selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 dan sekarang ini kita nak masuk ke soalan-soalan contoh di dalam bab komunikasi. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, jom kita tengok. Okey. Baiklah. Cuba kita lihat untuk tahap pengkosongan 1, menyatakan definisi komunikasi dan membuat keputusan dengan betul dalam kerja part domestik. Seperti yang saya terangkan sebelum-sebelum ni, sebelum menjawab, pastikan tengok dulu berapa markah dia. 3 markah? Bila 3 markah, mesti ada 3 perkara yang ada dalam jawapan. Itu kena faham. Tengok markah dulu, baru fikir macam mana nak jawab. Okay. Jadi, contoh macam ni. Bahagian A, arah sederhana. Biasanya, Akmal, untuk yang melibatkan definisi yang panjang-panjang sampai orang hafal tengah-tengah malam semua macam tu kan, terangguk-angguk. Biasanya ia baras sederhana. Itu sederhana, cikgu? Sederhana. Susah sebenarnya nak apa definisi ni. Tapi kita boleh bangunkan definisi, kena faham dulu. Okey. Contoh Riyad. Okey, apa yang anda faham? Okey. Mengenai komunikasi, definisi. Cuba, Muhammad Riyad. Satu proses penghantaran dan penerimaan maklumat melibatkan pertuturan atau gerak isyarat. Okey. Proses penghantaran 1. Okey. Hantar maklumat, terima maklumat 1. Okey. Melalui pertuturan 1. Bahasa, gerak tubuh bahasa 1 dan 4. Cukup. Okey. 3 cukup. Okey. Contoh dia, satu proses menghantar dan menerima maklumat melalui pertuturan. 3 markah. Senang. Senang. Itu.
kena tahu bagaimana markah itu diberikan melalui jawapan. Okey. Seterusnya kita akan tengok bagaimana, okey, ini antara jawapan dia. Kita tengok TP2. Menerangkan tujuan membuat keputusan dengan betul dalam kerja paip domestik. Nyatakan tujuan membuat keputusan dengan betul dalam konteks penyelesaian masalah. Apa tujuan dia? Okey, yang ini boleh cuba Nafis. Boleh cuba. Apa tujuan membuat keputusan? Apa tujuan? Kenapa mesti kita buat tujuan? Tengok markah dulu. 3 markah. Jadi mesti ada 3 jawapan dia. Okey, cuba bagi yang pertama. Apa tujuan kita membuat keputusan? Untuk mendapat pilihan yang terbaik. Ya, pilihan yang pertama. Pilihan terbaik. Bermaksud mesti ada banyak pilihan. 3 pilihan, kita pilih yang terbaik daripada 3. Okey, yang kedua, contoh Nazman. Kenapa mesti kita membuat keputusan dengan betul? Apa tujuan dia? Mengelakkan rasa menyesal selepas keputusan dibuat. Itu dia. Tu dia. Maknanya fahamlah tu. Elak menyesal. Okey? Pilih yang terbaik untuk mengelakkan rasa menyesal. Okey, yang kedua, untuk elak rasa menyesal. Dan yang ketiga. Okey? Riyad. Ya, saya. Cuba yang ketiga. Yang pertama, nak tentukan pilihan yang terbaik. Yang kedua, untuk elak rasa menyesal. Dan yang ketiga, Membandingkan beza kesan setiap keputusan. ya, untuk membandingkan apa kesan yang akan berlaku setiap keputusan dia yang kita buat. Okey? Itu antara 3. Jadi 3 perkara, 3 jawapan untuk 3 markah. Okey, seterusnya. Ini antara contoh dia. Kita lihat kepada TP3, aplikasi. Maksudnya kita praktiskan langkah komunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan betul dalam kerja paip domestik. Okey. Padankan kategori komunikasi tersebut dalam ataupun pada ruang jawapan. Jadi dalam kes ini kita ada tengok aras rendah saja, maknanya dia kena padankan saja. Okey. Komunikasi lisan bukan lisan. Ingat, bila lisan mesti ada keluar suara. Kita berkata-kata mesti mendengar. Itu maksudnya komunikasi lisan. Bukan lisan, tak keluar suara. Bahasa isyarat. Contoh dia. Atau menulis. Pergerakan tubuh badan pun boleh juga dikategorikan sebagai komunikasi bukan lisan. Jadi kita tengok contoh dia. Membentang belanjawan syarikat. Okey? Riyad. Bentang belanjawan syarikat. Bercakap ke tak? Komunikasi lisan. Ya. Ni lisan. Maksudnya mesti bercakap. Okey? Yang kedua, menulis memo kepada pekerja. Riyad. Sekali lagi. Komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan Komunikasi bukan lisan. Sebab apa? Ianya menulis. Dia tak menggunakan suara. Tak bercakap. Menulis. Okey. Yang ketiga, Riyad. Mengangkat tangan ketika soal jawab. Macam dalam kelas, tiba-tiba angkat tangan. Komunikasi bukan lisan. Bukan lisan. Okey. Dan yang terakhir, Riyad. Menelefon. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan. Maksudnya fahamlah tu. Dapat 4 markah, cikgu. Takkan telefon diam je. Hello. Cakap tu, lisan tu. Oh, betul juga. Okey. Ini antara contoh bahagian A. Okey, kita tengok. Ini jawapan dia. Ya. Kita tengok tahap penguasaan 4. Menilai amalan, komunikasi dan langkah membuat keputusan mengikut prosedur. Okey. Contoh dia, tuliskan betul bagi penyataan langkah membuat keputusan yang betul dan salah untuk penyataan yang salah. Okey? Ini penyataan langkah membuat keputusan
yang betul. Salah pada yang salah. Okey, yang ni siapa nak cuba? Saya kata Nafis. Nafis ni nampak handsome hari ni sikit. Nafis. Rambut pun pendek je kan. Ready to school Okey. Okey, yang pertama. Buat pilihan berdasarkan nilai dan kriteria. Betul atau salah? Betul. Betul. Berdasarkan nilai dan kriteria. Okey, jadi ini betul. Ambil tindakan berdasarkan pandangan pihak lain. Maksudnya kita buat keputusan tu dengar cakap orang. Betul atau salah? Salah. Salah. Memang salah, cikgu. Tapi Akmal, boleh kita boleh jadi betul, boleh jadi dengan mengambil kira. Tapi akhirnya akan pergi kepada kita untuk menentukan sama ada nak pakai yang mana satu. Betul. Ambil pandangan tak ada masalah. Tapi kalau dia cakap kita terima saja, itu masalah. Ambil sebagai pandangan tiada masalah. Okey, dalam kes ni ambil tindakan berdasarkan pandangan. Maksudnya dia ambil orang cakap, diikut. Itu yang salah. Okey. Buat keputusan yang tidak tekal. Maksudnya dia ni kejap-kejap berubah. Okey. Itu mesti dia tekal. Ini cakap A, so cakap B. Lusa cakap E. Macam tu lah. Jadi betul atau salah? Semestinya salah. Yes. Salah. Kita bila buat keputusan mesti tekal. Mesti kita walau macam ribut menanda pun mesti. Yes. Itu jawab kita punya pilihan kita. Tak goyang. Macam tu perlu. Okey. Dan yang keempat, banding beza pilihan yang ada. Maksudnya ada 5 pilihan, kita banding-bandingkan setiap pilihan tu. Betul atau salah? Betul. 4 markah Hafiz. 4. Kalau ada 10 soalan macam ni, 40 markah penuh. Dah lepas dah, cikgu. Ya. Okey, kita tengok lagi contoh soalan. Bagaimana bentuk-bentuk soalan KSSM. Okey. Menyatakan menilai sama juga TP4. Nyatakan halangan dan gangguan yang mungkin berlaku dalam proses komunikasi. Okey, kamu bercakap. Okey, ataupun tengah berinteraksi. Apa gangguan-gangguan yang mungkin timbul masa kamu dalam proses komunikasi? Ya. Okey. Ini kita Khairul, boleh Khairul? Contoh. Apa gangguan yang ada? Apa dia? Nombor 1, bahasa tidak jelas. Bahasa tidak jelas. Bahasa mesti jelas. Tidak jelas. Ya. Yang kedua, Khairul. Salah tafsir. Misinterpret ataupun salah tafsir. Okey? Maksudnya bila kita bercakap ni kita salah maklumat atau salah faham. Okey? Umpama kita suruh ambil air kopi, dia ambil air teh. Sedap juga. Tapi salah lah. Salah tafsir lah maksud dia. Okey. Yang ketiga. Kesesuaian masa. Kesesuaian masa. Okey, bila kita nak berkomunikasi ni kesesuaian masa, cikgu. Ya, kesesuaian masa. Okey. Ini pun perlu. Okey, janganlah masa kawan kamu tengah bergaduh dengan kawan, lepas tu kita nak sibuk nak bercakap dengan dia. Waktu tu tak kena. Lihat pada masa yang kena. Ya, masa yang sesuai untuk kita berkomunikasi. Tengok keadaan, tengok masa, tengok tempat. Perlu. Okey? Seterusnya. Yang keempat. Latar belakang pendengar. Apa dia? Latar belakang pendengar. pendengar. Latar belakang pendengar. Siapa kita punya pendengar? Okey? Pendengar. Okey. Ingat, bila latar belakang pendengar ni penting. Supaya apa? Kita tahu siapa kita punya pendengar. Yang seperti saya katakan. Kita doktor, jangan kita cakap bahasa doktor kepada orang biasa. Kita permudahkan untuk contoh demam. Jangan guna istilah doktor. Orang demam. Yang susah kita tak faham. Okey, contoh ubat Panadol. Kita tahu Panadol je. Bukan Panadol. Tapi mungkin dalam bahasa paracetamol contoh. Lain. Okey, gunakan bahasa atau bahasa yang mudah, tengok kepada latar belakang pendengar. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir, Persekitaran.
persekitaran. Dia kena tengok persekitaran kita macam mana. Janganlah dia dapat pembinaan, mesin tengah bunyi, keren ada semua. Waktu itulah kita sibuk nak menyampaikan maklumat. Tak kena tempat. Tengok sekitaran kita macam mana. Okey, mungkin tempat tu kawasan yang hingga-bingga, penuh dengan apa cakap? Orang tengah beriadah, bising. Kita pun sibuk waktu tu nak telefon pelanggan kita lah. Cari, tengok tempat sekitaran kita macam mana. Ya. Okey, ini antara jawapan-jawapan dia. Dapat 5 markah, cikgu. Ya, 5 markah, Khairul. Okey. Contoh jawapan dia. Okey. Kita tengok tahap TP5 ataupun tahap penguasaan 5. Mempertimbangkan keputusan dan komunikasi yang berkesan dalam kerja part domestik mengikut sistematik serta bersikap positif. Okey, ini antara contoh dia. Ini diberi simulasi ataupun penyataan. Okey, apa penyataan dia? Anda seorang pengurus di sebuah syarikat pepaipan. Anda diminta untuk menerangkan proses kerja dan sebut harga kos pembaikan sistem tersebut, sistem pepaipan untuk seorang rumah pelanggan. Okey? Nyatakan ciri-ciri komunikasi yang berkesan yang boleh digunakan semasa berurusan dengan pelanggan tersebut. Apa ciri-ciri kamu di rumah ataupun nak bercakap dengan pelanggan? Jadi, siapa? Nazman. Nazman. Ya. Okey, bayangkan kamu nak bercakap dengan orang ni. Nak menerangkan, okey? Macam mana proses nak baik pulih pepaya sistem tersebut dan juga nak menerangkan kos dia tu. Jadi, nyatakan ciri-ciri komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Apa yang perlu kamu praktiskan dalam kamu punya penerangan tu. Ya. Okey? Apa dia? Contoh dia yang pertama, komunikasi lisan. Apa yang perlu kamu praktiskan? Yang perlu kamu terapkan? Contoh. Tak dengar? Bercakap dengan suara yang jelas. Bercakap dengan jelas. Macam tu cikgu juga. Ya. Cakap dengan jelas. Okey. Okey, yang kedua Nazman. Komunikasi lisan. Menggunakan laras bahasa yang mudah difahami. Guna bahasa yang kita boleh faham. Okey? Bahasa. Okey. Okey, Nazman. Sekali lagi. Bukan kamu dah lisan. gunakan atau kamu dah applykan dua. Okey? Dua perkara dalam komunikasi lisan. Untuk komunikasi bukan lisan, apa yang boleh kamu praktiskan? Dah Apa kelas? dia Nazman? Nazman? Okey, nampaknya kita minta pergi ni lah kepada Hazim cikgu. Okey, Hazim. Hazim, boleh tolong Nazman? Komunikasi bukan lisan. Okey, apa yang boleh kamu praktiskan? Senyum ketika memberikan penerangan. Senyum. Senyum Hazim, Hazim senyum. Hazim tak senyum lah. Ya, senyum masa kita komunikasi dengan pelanggan dan juga Dan juga apa lagi satu lagi. Hazim? Mendengarkan dengan baik maklum balas pelanggan. Mendengar. Bila kita bercakap mesti mendengar dulu. Jangan tengah bercakap kita menyampuk. Ya. Dengar dengan Jelas. Dengan jelas. Dengar. Maksudnya kamu ataupun anda semua faham apa yang kita masukkan dengan komunikasi. Maknanya boleh jawab tu bagus. Okey, baik. Cikgu, saya nak sampaikan satu mesej juga kepada cikgu ni. Boleh, tak ada masalah. Saya tengah senyum ni. Ya. Okey, kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Ya. Kita nak berhenti rehat dulu boleh Boleh, ke? tak ada masalah. Okey, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid masuk ke kelas. Kerana sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hasbullah kita di dalam mata pelajaran kerja part domestik. Tadi kita tengok dah beberapa contoh soalan dan sekarang ini kita ada lagi satu soalan. Betul Cikgu? Ya, betul. Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah. Yang ini, soalan yang ini biasanya berbentuk tahap yang paling tinggi iaitu aras tinggi bahagian B. Kebat ke yang cikgu? mana ya kebat ataupun HOTS. High order thinking skill yang mana murid-murid perlu berfikir dan juga kena mengeluarkan idea-idea sendiri. Okay.
Contoh dia. Okey, kita tengok dulu TP6 apa maksudnya? Menyediakan carta alir membuat keputusan dalam kerja proyek domestik mengikut prosedur dan sistematik serta boleh diteladani. Okey. Kebiasaannya soalannya akan berbentuk simulasi. Baik. Mewujudkan suasana ataupun keadaan berlaku di satu tempat. Okey, kita buat kerja lah katakan. Okey, tengok contoh soalan dia. Sebagai seorang penyelia di sebuah syarikat, anda diarahkan oleh ketua untuk memastikan sasaran syarikat mencapai sasaran pada hari berkenaan. Maksudnya pada hari itu dia nak capai sasaran dia. Kena faham dulu kena faham stimulus dia ataupun penyataan masalah dia. Namun begitu, anda mendapati 3 daripada 10. Okey. Pekerja tidak hadir bekerja disebabkan sakit. Okey. Jadi, hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan sasaran pengeluaran pada hari berkenaan. Okey. Apa soalan dia? Cadangkan. Ini Akmal penting dengar ni. Bila masuk cadangkan soalan tu ataupun respon ataupun jawapan daripada calon adalah terbuka. Maksud terbuka, dia tak terhad. Dia tak ada kata macam apa, 5 jawapan, 5 saja jawapan dia. Tak, dia bukan dia jadi 6, 7, 8. Ya. Terbuka. Soalan dia atau jawapan dia adalah terbuka. Ini sayang kalau tak jawab. Cadangkan penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan carta alir langkah membuat keputusan. Kena ada carta alir dia. Jadi kena faham dulu apa masalah. Sebelum kita menjawab atau kita respon memberi jawapan kepada soalan ni, faham dulu apa masalah dia. Nazman, sekarang apa masalah ada sekarang ni? Masalahnya Nazman tak ada dekat sini, cikgu. Tak ada Nazman, kita tukar kepada Riyad. Itu masalahnya sekarang. Tak Tapi apa. ada Riyad, cikgu. Tak nampak Nazman, tak nampak. Okey. Riyad, apa masalah dia Riyad sekarang ni? Apa masalah syarikat ni? Kenal pasti keperluan. Masalah. Kena tahu masalah dia dulu. Apa masalah sekarang ni ialah pekerja tak hadir. Itu masalah dia. Okey, lepas tu baru pergi kepada apa dia punya keperluan dia. Pekerja tak hadir, apa keperluan dia pula? Perlu capai sasaran. Perlu capai sasaran pada hari berkenaan. Okey, satu kita tahu masalah dia. Masalah pekerja tak ada. 3 daripada 10 tinggal 7. Kemudian hari itu pun juga perlu capai sasaran pada hari itu. Okey. Jadi selepas tu apa nak kena buat? Riyad, dah tahu dah masalah satu dah tahu. Yang masalah, yang kedua kita punya masalah dah tahu dan juga kita dah tahu apa yang kita nak capai. Apa lepas tu kita kena buat? Kekurangan kerja. Dah kurang kerja. Okey, lepas tu apa perlu buat? Teliti pilihan yang ada. Teliti pilihan yang ada. Dah tahu 2 masalah tu. Teliti pilihan ada. Okey, Riyad, apa pilihan yang ada? Tambahan kerja lebih masa untuk pekerja yang hadir pada hari berkenaan. Buat overtime. Maknanya untuk capai sasaran tu mungkin satu pilihan dia pertama, buat kerja lebih masa. Tapi kalau buat kerja lebih masa, apa kesan dia? Bagi sasaran pengeluaran yang tidak dicapai dibawa keesokan hari. Okey, itu yang kedua. Okey, pilihan yang pertama, buat kerja lebih masa. Pilihan yang kedua, kuota ataupun yang tak siap tu kita bawa esok untuk siapkan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan pertama overtime. Kata overtime lah lebih masa. Yang kedua, kuota dia tu ataupun bilangan yang tak siap kita akan bawa kepada keesokan harinya. Okey, tu. Setelahnya nak kena buat apa, Riyad? Dah ada 2 pilihan. Akibat bagi setiap pilihan. Kena tahu apa kesan dia atau akibat daripada setiap pilihan. Okey, katakan pilihan yang pertama overtime, kerja lebih masa. Apa kesan dia? Bayaran kerja lebih masa, sasaran pengeluaran tercapai. Kena bayar duit lebih. Maknanya kau syarikat kena bayar duit lebih kepada pekerja buat overtime. Tapi dia punya kesan dia, sasaran akan tercapai. Yang kedua, kalau pilihan yang kedua, okey, kalau katakan kerja hari ni tak siap, bawa keesokan harinya. Apa dia punya kesan dia pula?
tiada bayaran kerja lebih masa, sasaran pengeluaran tidak tercapai. Tiada bayaran lebih masa, dah sama ada duit. Tapi sasaran tak tercapai. Okey, kalau kamulah Riyad, dah ada dua pilihan tu. Kamu nak pilih yang mana? Bayaran kerja lebih masa. Bayaran lebih kerja masa. Maknanya kamu seorang penyelia yang mengikut kata ketua. Maknanya mesti capai sasaran dia. Okey. Berikan kamu punya alasan kenapa kamu mesti nak kena buat kerja lebih masa ataupun pekerja Overtime. mesti overtime. Kenapa? Tak ada buat apa kat rumah. Boring. Overtime. Yalah, kenapa? Apa? Beri justifikasi kamu. Okey. Kena nilai apa sebab kamu kena buat kerja syariat pekerja kena buat kerja lebih masa. Nak dapat duit lebih ke? Nak dapatkan duit lebih tu bantu keluarga. Oh. Jawapan selamat cikgu. Itu jawapan selamat cikgu sebenarnya. Tetapi apa kesan kepada syarikat kalau kamu kesan kepada syarikat pula kesan apa? kepada syarikat kalau katakan pekerja buat lebih masa? Sasaran pengeluaran tidak tercapai. Apa sasaran pengeluaran akan dicapai dan secara langsung kalau syarikat tu ada pelanggan mereka akan teruskan dengan syarikat kita. Tapi katakan kalau kita tak sampai sasaran, mungkin kita punya pelanggan akan pergi ke syarikat yang lain. Pertama, tak memenuhi permintaan mereka. Kita kena fikir dari sudut itu yang kata kebat. Fikirkan kepada orang lain apa kesan kepada pihak lain. Baik. Okey, dan kita terima pergi kasih, terakhirnya. Yang seterusnya adalah antara contoh jawapan dan kita akan tengok kepada rumusan. Jadi ingat untuk komunikasi ni kamu kena tahu jenis dia. Ada dua. Lisan dan bukan lisan. Dan yang kedua, kamu kena tahu langkah-langkah proses kerja. Okey, catat alin bagaimana nak membuat keputusan yang betul. Ingat dua perkara ni. InsyaAllah. Kalau jawab soalan dalam peperiksaan, keluar tajuk komunikasi, maka penuh. Ya, tidak ada masalah cikgu. Tidak ada masalah, insyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Hasbullah dan juga kasih kepada future boss Riyad. Riyad tadi kata dia suka sangat kerja overtime kan. Kalau tak buat satu hari nanti siap. Okey, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka dan juga murid-murid yang sedang menyaksikan ini. Saya doakan supaya anda semua akan berjaya, terutama yang mengambil mata pelajaran ini dah, kerja pipe domestik. Sekali lagi terima kasih Cikgu Hasbullah. Ya, terima kasih Akmal. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye.